Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mukadimah akan buat online class bagi subjek geografi. Okay, anak-anak tingkatan 2 Ibnu Majah semua boleh buka buku teks bab 3. Kita akan belajar pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Alright, so kita beralih kepada first sekali. Okay, so 3.1 kita ada pergerakan bumi. Okay, kita masuk kepada sistem suria. Dia ada 8 buah planet, iaitu Utarik, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptune. Alright, so kita lihat pula pada cara pergerakan bumi ni. Alright, dia ada dua, bumi bergerak. Okey, cara yang pertama melalui putaran bumi. So, bumi ni berputar dari arah barat ke timur, bukan dari timur ke barat. Okey, so bumi ni dia berputar dari arah mengikut arah lawan jam. Okey, so cara bumi bergerak yang kedua adalah melalui peredaran bumi. Bumi ni dia beredar mengelilingi matahari mengikut objek yang berbentuk bujur. Bukan objek, orbit, sorry. Okey, so bumi ni dia mengelilingi matahari, bukannya matahari mengelilingi bumi. Alright. So, kita terus kepada next. Okey, kita masuk pada 3.2 iaitu putaran bumi. Okey, putaran bumi ni hasil daripada cara bumi bergerak kan. Bumi berputar pada paksinya yang condong pada 23,5 darjah pada saat tegak. Okey, so putaran bumi seperti yang Muhammad cakap tadi, dari barat ke timur. Satu putaran mengambil masa 24 jam ataupun satu hari. So, apa berlaku bila bumi ni dia berputar dalam masa 24 jam atau satu hari ni? So, antara kesan-kesan bumi berputar, yang pertama sekali kita ada kejadian siang dan malam. Oh, yang kedua kita ada perbezaan waktu tempatan. Yang ketiga kita ada pembiasan angin lazim. Yang keempat kejadian pasang surut laut, air laut. Okey. So, kita masuk satu-satu apa kesan-kesan putaran bumi ni. Yang pertama, kita masuk kepada kejadian siang dan malam. Seperti yang kita selalu alami, okey, kejadian siang dan malam ni berlaku dalam masa 24 jam. Okey, so secara senanglah. Okey, Muhammad bagi explanation ni, bahagian mana yang terima cahaya matahari tu, dia akan mengalami waktu siang dan bahagian yang terlindung daripada cahaya matahari akan mengalami waktu malam. Okey, so ni adalah cahaya. Okey, so mana yang kena cahaya matahari ni dia menjadi waktu siang. Okey, yang berada sini ni dia menjadi waktu malam. Okey, tak logik kalau waktu cahaya matahari ni terkena pada bahagian ni dia menjadi waktu malam. Tidak logik. Alright. Okey, kita masuk kesan putaran bumi yang kedua iaitu perbezaan waktu tempatan. Okey, bumi mengambil masa 24 jam untuk lengkapkan satu putaran lengkap iaitu sebanyak 360 darjah. Sebab apa? Sebab satu bulatan penuh adalah 360 darjah. Okey, so bumi berputar sebanyak 15 darjah longitude dalam masa 1 jam atau 60 minit atau 1 darjah longitude bersamaan 4 minit. Okey, jadi bumi ni bulat kan. Jadi bila dia berputar dalam sebanyak 15 longitude tu, dalam masa 1 jam dia mengambil masa. Okey, jadi 1 jam lagi, 15 lagi. So, dalam masa 24 jam cukup 360 darjah. Okey, so putaran bumi yang lengkap dalam tempoh 24 jam mewujudkan 24 zon waktu. 1 jam bagi 1 zon. Okey, putaran bumi dari barat ke timur akan menyebabkan kawasan timur garisan meridian pangkal menerima cahaya matahari terlebih dahulu dan menjadi waktu siang, manakala kawasan barat garisan meridian pangkal yang lewat menerima cahaya matahari akan mengalami waktu malam. Okey, sebagai kata mudahnya, perbezaan waktu di Malaysia dan Amerika Syarikat adalah berbeza. Okey, sebagai contoh kita boleh tengok gambar rajah dekat sini. Okey, dekat sini San Francisco, kalau ikutkan waktu dia pagi, kita beralih pada waktu petang ni berada di kawasan London dan Malaysia berada di zon waktu malam. Okey, so setiap zon tu tidak mempunyai waktu atau jam yang serupa sebab kita berada di zon yang berbeza. Jadi waktu kita pun akan berbeza. Okey. Seterusnya kita akan masuk kepada kesan putaran bumi. Yang ketiga, pembiasan angin. Okey. Oh, sorry. So,
pembiasan angin ni dalam kata mudah nak difahaminya adalah arah pemesongan angin tu pergi ke mana. Okey, so putaran bumi dari barat ke timur menghasilkan tarikan graviti bumi yang bernama daya Coriolis. Okey, daya Coriolis ni adalah tarikan graviti bumi. Okey, daya Coriolis ni menyebabkan pemesongan atau pembiasan arah tiupan angin lazim dunia selepas merentasi garisan khatulistiwa. Okey, ni garisan khatulistiwa. Sepatutnya, okey, sebagai kata mudahnya, kalau bumi ni tak berputar, tiupan angin tu akan straight sahaja menuju ke bawah. Tapi disebabkan bumi berputar, okey, bumi berpusing dari barat ke timur, menjadikan tiupan angin tu terbias ke arah kanan di hemisfera utara, manakala di hemisfera selatan pula angin terbias ke arah kiri. Okey? Okey, kita masuk ke sains putaran bumi yang terakhir iaitu kejadian pasang surut air laut. Okey, jadi fenomena pasang surut ni berlaku disebabkan tarikan graviti di antara bumi dan bulan dan yang kedua bumi dan matahari. Alright, so tarikan graviti bulan yang kuat ni dia menarik air laut ke permukaan bumi yang menghadap bulan. Okey, kalau kita tengok gambar dekat sini, bumi dia berada setentang atau satu garisan lurus dengan bulan. Jadi tarikan graviti yang kuat di bulan ni menyebabkan air laut yang berada di bumi tertarik ke arah sini, okey, ke arah bulan. Jadi kawasan A dan B ni menerima air pasang. Sebab kawasan C dan D ni air dia surut dan air yang mereka ada tu tertarik ke kawasan B dan kawasan A. Okey, terjadinya air pasang di kawasan A dan B akibat peningkatan aras laut. Okey, peredaran bumi kawasan C dan D mengalami air surut kerana air laut tertarik ke kawasan A dan B. Okey. So next kita masuk kepada chapter 3.3 iaitu peredaran bumi. Okey. Tadi kita refresh balik. Pergerakan bumi ada dua, iaitu putaran bumi dan lagi satu peredaran bumi. Sekarang ni kita masuk peredaran bumi. Apa itu peredaran bumi? Okey, bumi ni dia beredar mengelilingi matahari mengikut arah lawan pusingan jam. Okey, contoh sikit cara ni arah pusingan jam. Kalau arah jam kan dia macam ni kan. Okey, 1 3 4 5 6 7 8 9 10. Tapi bumi tak, dia berpusing macam ni. Daripada 12 ni 11 10. Okey, ni cara bumi berpusing. Okey, dari barat ke timur. Okey. Satu peredaran lengkap bumi bersamaan 365 hari setengah ataupun setahun. Okey, antara kesan-kesan peredaran bumi ni, yang pertama sekali adalah kejadian 4 musim. Yang kedua, fenomena gerhana. Ada dua, iaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Kita tak ada gerhana bintang ya. Okey, kita ada dua je, gerhana bulan dan gerhana matahari. Okey. Seterusnya kita akan masuk kejadian 4 musim di kawasan beriklim sederhana. Okey, peredaran bumi mengelilingi matahari dan kecondongan paksi bumi menyebabkan kedudukan matahari tengah hari berubah-ubah seiring dengan perubahan musim. Okey, berikut merupakan kejadian 4 musim yang terjadi di hemisfera utara dan hemisfera selatan. Okey, kita ada 4 musim kat sini. Kita tengok kita ada musim bunga, panas, luruh dan sejuk. Okey, di hemisfera utara, musim bunga berlaku pada bulan Mac dan Mei, manakala hemisfera selatan berlaku pada bulan September dan November hingga November. Manakala pada musim panas, hemisfera utara berlaku pada bulan Jun hingga Ogos, manakala hemisfera selatan pada bulan Disember hingga Februari. Musim luruh, hemisfera utara berlaku pada bulan September hingga November, manakala hemisfera selatan pada bulan Mac hingga Mei. Dan akhir sekali musim sejuk, hemisfera utara ni berlaku pada bulan Disember hingga Februari dan hemisfera selatan pula berlaku pada bulan Jun hingga Ogos. Okey. Sekarang ni kita akan detailkan lagi apa itu equinox dan solstice. Okey, equinox ni ada dua, equinox musim bunga dan equinox musim luruh. Okey, so equinox musim bunga ni berlaku pada 21 Mac ketika matahari tengah hari tegak pada garisan khatulistiwa. Okey, so apa yang berlaku bila matahari tengah hari ni tegak pada garisan khatulistiwa?
Yang pertama sekali, berlakunya musim bunga di hemisfera utara, manakala hemisfera selatan pula berlaku musim luruh. Okey, jadi dekat sini terjadi 12 jam malam dan 12 jam siang di semua tempat kecuali di kutub utara dan kutub selatan. Okey, kita tengok pula equinox musim luruh ni dia berlaku pada 23 September. Okey, sama juga macam equinox musim bunga, dia berlaku disebabkan matahari tengah hari tegak pada garisan khatulistiwa. Okey, so apa yang berlaku? Musim luruh berlaku di hemisfera utara dan musim bunga berlaku di hemisfera selatan. Okey, dia terbalik. Okey, pada ketika yang ini hemisfera pada equinox musim luruh, hemisfera utara musim luruh, hemisfera selatan musim bunga. Okey, pada equinox musim bunga ni, musim bunga di hemisfera utara dan musim luruh di hemisfera selatan. Okey, kita masuk kepada solstice, ada dua solstice, musim panas dan musim sejuk. Okey, solstice musim panas berlaku pada 21 Jun. Okey, ketika matahari tengah hari tegak di garisan sartan. Okey, musim panas di hemisfera utara, manakala musim sejuk di hemisfera selatan. Okey, kalau ikut logiknya bila berlaku musim panas ni, of course lah siang lebih panjang di hemisfera utara dan malam lebih panjang di hemisfera selatan sebab berlakunya musim sejuk. So, dia juga ada 24 jam siang di kutub utara dan 24 jam malam di kutub utara. Okey, time ni kalau kita puasa dekat kutub utara ni rasanya lepeh lah sebab satu hari kita berpuasa sebab nak tunggu maghrib tu esoknya baru kita berbuka. Okey, kemudian kita ada solstice musim sejuk. Okey, dia berlaku pada bulan Disember, sinonim dengan Christmas. Okey, so 22 Disember ni berlaku solstice musim sejuk ketika matahari tengah hari tegak di garisan jadi. Okey, berbeza dengan solstice musim panas tadi, dia matahari tu tegak dekat garisan sartan. Yang ni dia garisan jadi. Itu beza dia. Okey, so pada ketika ini musim sejuk dia berlaku di hemisfera utara, manakala musim panas berlaku di hemisfera selatan. Okey, so malam lebih panjang lah di hemisfera utara sebab sebab di hemisfera utara berlakunya musim sejuk dan siang lebih panjang di hemisfera selatan. Okey, so dia dua ni hanya tukar lah. Okey, tak susah pun untuk kita hafal fakta ni. Okey, make sure kita tahu apa yang berlaku. Okey, sebagai contohnya di equinox musim luruh dan bunga ni, dua-dua equinox ni berlaku ketika matahari tegak berada di garisan khatulistiwa. Manakala solstice musim panas, garisan sartan dan solstice musim sejuk ketika garisan jadi. Okey, seterusnya kita akan masuk pada fenomena gerhana. Okey, fenomena gerhana ni ada dua lah, gerhana bulan dengan gerhana matahari. Okey, so gerhana bulan dulu kita masuk. Gerhana bulan ni dia berlaku apabila matahari, bumi dan bulan berada di satu garisan yang lurus. Okey, anda semua kena ingat turutan yang betul. Okey, yang pertama sekali matahari, yang kedua bumi dan yang ketiga bulan. Okey, sebab dia ada bezanya. Kalau anda tersilap letak matahari, bulan dan bumi, itu akan menjadi gerhana matahari. Okey, so bila gerhana bulan ni dia berlaku bila matahari, bumi dan bulan berada di satu garisan yang lurus seperti yang gambar dekat bawah ni. Okey, matahari dulu, bumi dan bulan. So bumi ni dia melindungi cahaya matahari daripada terpancar ke bulan. Okey, nampak tak kat sini bayang-bayang bumi ni dia menutup cahaya matahari daripada sampai ke bulan. Okey, bulan akan diliputi oleh bayang-bayang bumi dan menyebabkan berlakunya gerhana bulan. Okey. Okey, sekarang ni kita masuk kepada fenomena gerhana matahari. Okey, gerhana matahari ni berlaku apabila matahari, bulan dan bumi berada di dalam satu garisan yang lurus. Okey, so nampak tak perbezaan dengan gerhana bulan dan gerhana matahari? Gerhana bulan dia berlaku apabila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garisan lurus, tapi gerhana matahari ni berlaku bila matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garisan lurus. So kedudukan bulan ni dia menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi, menyebabkan ada bayang-bayang bulan tu melindungi bumi. Okey, tengok kat sini gambarnya. Nampak kan bulan ni kecil. Jadi
matahari ni bayang-bayang bulan tu kecil je lah. Dia tutup bumi daripada terima cahaya matahari. So gerhana, tengok kat sini dia kata gerhana matahari tidak meliputi seluruh permukaan bumi sebab saiz bulan lebih kecil daripada bumi. So seterusnya kita ada dua gerhana, iaitu gerhana penuh dan gerhana separa. Gerhana penuh di zon umbra iaitu kawasan kecil, manakala gerhana separa di zon penumbra iaitu kawasan yang lebih besar. Okey, kita tengok ya gambar dekat bawah ni. Gerhana penuh berlaku di zon umbra iaitu kawasan yang warna kelabu ni. Okey. So dia dinamakan kawasan ataupun zon umbra, kawasan kecil ni kita panggil gerhana penuh. Manakala kawasan yang berwarna kuning ni ataupun zon penumbra ni adalah gerhana separa. Okey. So seterusnya kita masuk kepada tajuk yang terakhir, slide yang terakhir, iaitu perihelion dengan aphelion. Okey, apa itu perihelion ni? Okay, perihelion adalah kedudukan bumi pada jarak yang paling dekat dengan cahaya matahari ataupun dengan matahari semasa peredaran bumi di atas orbit. Okey, manakala aphelion pula adalah kedudukan bumi pada jarak yang paling jauh dengan matahari semasa peredarannya dengan orbit. Okey, boleh beza perihelion ni dekat, jauh. Aphelion ni jauh. Perihelion dekat. Aphelion jauh. Okey, so perihelion ni dia berlaku bila? Dia berlaku pada Januari, 2 minggu selepas solstis musim sejuk. Okey, jarak bumi dengan matahari pada ni adalah sebanyak 147 juta kilometer. Okey. So manakala aphelion pula, aphelion ni kedudukan bumi yang jarak yang paling jauh kan dengan matahari, dia berlaku pada bulan Julai, 2 minggu selepas solstis musim panas. Okey, jarak bumi dengan matahari ni sebanyak 155 juta kilometer. Okey, so apa berlaku bila ada perihelion dengan aphelion ni? Apa kesan ni pada bumi? Okey, semasa fasa perihelion ni, cuaca di bumi menjadi lebih panas dan kering. Sebab apa? Sebab kedudukan matahari dengan bumi ni dekat. Okey, manakala ketika aphelion, cuaca di bumi menjadi sejuk dan lembap sebab aphelion jarak bumi tu jauh dengan matahari. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Sekarang ni Mukadimah rasa semua dah ready untuk jawab Kahoot. Okey, Kahoot, Mukadimah akan share game pin atau number pin untuk enter game Kahoot ni di WhatsApp. Okey, terima kasih semua kerana menonton video Mukadimah. Okey, kita jumpa lagi di lain masa insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.